Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustaz Halim dalam Jawi bersama Munshi. Kita sambung lagi pelajaran kita dalam tajuk imbuhan. Tajuk kita sebelum ni imbuhan. Kita dah belajar berkaitan dengan imbuhan awalan. Boleh tengok link di bawah, link yang saya tuliskan, yang saya share dalam bawah tu, boleh tengok imbuhan awalan ada bagi dua bahagian itu, yang pertama dan kedua. Sebenarnya ada lagi, tapi Ustaz cuma nak pilih yang mana yang diutamakan, khususnya pelajaran untuk tahun 3 dan juga pelajaran dalam UPKK. Ustaz tak tekankan yang lebih tinggi lagi, yang lebih susah sikit tu kemudian. Ustaz akan masukkan juga, tapi kemudian. Cuma nak bagi yang basic saja, yang asal-asal, yang mudah-mudah dulu. Baik, untuk yang kedua kali, imbuhan bahagian ketiga kali ini, iaitu Ustaz masukkan imbuhan akhiran. Ini yang penting. Ustaz cuba ambil yang mana yang kebiasaannya masuk dalam pelajaran saja. Imbuhan akhiran yang Ustaz nak tunjuk di sini iaitu imbuhan akhiran an. Imbuhan akhiran an. Baik, dalam Rumi, ejaan Rumi, imbuhan akhiran an tak ada masalah. Kalau kita tengok di sini buru, imbuhan dia an. Dera an, ada an. Makanan pun ada an. Tak ada masalah, tak ada perubahan. Tambah saja an jadi imbuhan an. Selesai dalam Rumi. Tetapi dalam Jawi ada beza. Dia bahagi kepada 3 sebenarnya. Ada 3. Ada 3 imbuhan. Yang pertamanya imbuhan an ditulis dengan alif nun. Yang keduanya imbuhan an ditulis dengan hamzah nun. Okey, sekarang saya peringatan, hamzah sekarang kita tulis dalam keadaan setara ataupun sejajar. Kalau ikut sebelum ni, kedudukan hamzah adalah kedudukan 3/4 macam ni. Di atas macam ni. Daripada garisan. Tapi sekarang dah mahzuf. Dah mahzuf. Dah tak boleh pakai rasanya. Kalau ada lagi yang masih tulis macam ni, jangan kata salah, mungkin dia tak tahu lagi. Jangan kata, salah ni. Betulkan tulis macam ni. Kalau dia tak tahu, okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia tahu, dah tahu kata ejaan dah berubah, kedudukan hamzah dah duduk di bawah, maknanya dia salah lah sebab dia dah tahu. Tapi kenapa nak tulis di atas lagi? Sekarang dah tak ada dah. Hamzah di kedudukan 3/4 ni dah duduk di setara, di bawah sini. Sejajar. Sama je baris. Okey? Itu selingan sikit untuk ingat. Jangan tulis kedudukan. Kalau dalam soalan ada tulis di atas, okey. Itu tak ada masalah sebab masih lagi info ni masih lagi tak sampai kepada keseluruhan kita. Okey, yang mana dah tahu tu ikut ya. Okey, yang pertama dengan alif nun, yang kedua dengan hamzah nun, dan yang ketiga dengan nun sahaja. Dengan nun sahaja. Baik, macam mana kita nak bezakan dia? Yang pertama, ada dua cara. Cara nak bezakan ada dua. Yang Ustaz belajar sebelum ni, tengok pada huruf huruf yang terakhir dalam perkataan. Itu yang pertama. Tengok huruf akhir dia huruf apa. Kalau huruf waw, bervokal waw di akhir, jadi tambah alif nun. Semuanya perkataan yang berakhir dengan vokal waw, buru, jadi buru wan, tambah alif nun. Sebab berakhir dengan huruf waw. Pandu berakhir dengan waw, jadi tambah alif nun. Okey, itu pedoman yang pertama. Kita cerita pedoman yang pertama. Yang keduanya, bila berakhir dengan alif. Okey, yang akhir dengan waw, berakhir dengan alif. Bila berakhir dengan alif, tambah hamzah nun. Deraan, pindaan, berakhir dengan vokal alif. Yang ketiga, berakhir dengan selain, yang bukan waw dan bukan alif. Itu kita ingat. Kita ingat dua ni je, waw dengan alif saja. Kalau bukan waw, bukan alif, tambah nun saja. Ejaan makan. Makan, huruf nun, bukannya alif, bukannya waw. Jadi tambah nun di belakang, ejaan untuk makanan. Pegang. Titik. Pegang. Kita nak eja pegangan. Jadi tambah nun saja di belakang. Pegang, pegangan. Dia dapat di situ? Okey, itu pedoman yang pertama. Yang keduanya kita nak ingat macam mana kita nak letak alif, nun, hamzah nun ataupun nun. Kita tengok pada bacaan kita, sebutan kita. Contoh buruan. Kita baca buru dan berakhir an di sini kita baca dengan wan.
kita baca seolah-olah ada penambahan W di situ. Dalam bacaan kita. Buruan. Nampak tak? Wan. Kita bunyi wan. Buruan. Yang berakhir dengan bacaan wan, kita tambah alif nun. Okey? Jadi kita tukar di sini dengan alif nun. Buruan. Bunyi wan di akhir. Baik, yang kedua. Macam mana nak tahu ni? Derah an. Kita baca dia dengan bunyi an. Baca dengan bunyi an. Kat sini kita baca bunyi wan. Imbuhan ni kita baca bunyi wan. Imbuhan kat sini kita baca bunyi an. Kalau baca bunyi an dengan hamzah nun. Itu pedoman dia. Yang kedua, cara kita nak ingat. Bunyi wan, bunyi an. Baik, yang ketiga, yang tak bunyi wan dan tak bunyi an. Wan tak bunyi, an pun tak bunyi, tambah nun sahaja. Tak kira lah dia bunyi apa. Contohnya sini, makanan. Makanan. Kita baca bunyi nan. Pegangan. Kita baca bunyi ngan. Tak kira lah kita baca bunyi sama ada nan, ngan, pan, san, tan, kan. Semuanya tu kita tambah nun sahaja. Tambah nun sahaja. Cara yang paling senang. Kita boleh ingat melalui sebutan kita. Kalau kita sebut bunyi wan, alif nun. Kalau bacaan kita bunyi an, hamzah nun. Kalau bacaan kita bunyi selain daripada wan dan an, tambah nun sahaja. Okey? Itu cara kita nak letakkan imbuhan an. Sama ada alif nun, hamzah nun ataupun nun. Baik. Ada kekeliruan dalam ejaan. Baik, Ustaz akan tunjukkan sedikit berkaitan dengan kesalahan yang sering berlaku. Bukan dekat murid-murid saja, guru-guru sendiri pun ada yang salah eja. Okey, kita ambil satu. Berkaitan dengan imbuhan alif an, alif nun dan hamzah nun, tak ada masalah. Yang masalahnya pada nun sahaja. Contoh, Ustaz ambil perkataan beli. Beli, ejaan beli. Imbuhan dia beli, jadi imbuhan an, belian. Ada yang eja belian macam ni, ba, lam, ya, alif, nun. Nampak? Nampak belian. Nampak macam betul kan? Tapi salah. Sebab apa salah? Sebab huruf ya berakhir dengan huruf ya. Bukannya waw. Kalau waw barulah kita letak alif nun. Ini ya. Kan kalau hamzah nun dia mesti alif di belakang. Tapi tak. Tapi dia letak alif nun juga. Sebab apa? Sebab ada yang rasa risau. Bila tak ada alif, kita akan baca belin. Belin. Tak, kita tak akan baca belin, kita baca belian. Kita akan baca belian. Kita ambil formula bunyi pula macam mana. Beli, huruf an ni bunyi apa? Tak bunyi wan, tak bunyi an, bunyi yan. Yan maknanya saya cakap bila bunyi selain daripada wan dan an, letak nun saja. Jadi ejaan beli yan, tak bunyi pun wan, tak bunyi an, jadi tambah nun sahaja. Belian. Okey? Baik. Ada satu perkataan dia bunyi sama. Itu perkataan berlian. 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 Kenapa ejaan berlian kena ada alif nun? Sedangkan berlian tak ada alif nun. Sebab berlian bukan imbuhan. Itu saja jawapan dia. Berlian kata dasar. Dia bukan imbuhan. Penambahan nun di belakang adalah penambahan pada perkataan yang kita nak jadikan dia imbuhan akhiran. An. Tapi berlian tak ada pun imbuhan dekat situ. Jadi ejaan lazim. Teruskan. Ejaan lazim. Baraber lam yali alif nun an. Berlian. Berlian jadinya. Okey? Boleh faham? Baik. Itu yang pertama kesalahan yang kita sering berlaku. Yang keduanya, contoh kita ambil perkataan pegangan ni, pegang.
pegang. Bila kita jadikan imbuhan an di akhir, ada vokal bertambah itu. Itu sebab kita eja tanpa kita ingat formula imbuhan imbuhan an di belakang. Kita terus eja pegangan, ga, ga alif ga. Ngan, nganun, ngan. Ini sering berlaku. Sering berlaku di kalangan kita. Pegangan. Sebab apa? Sebab salah bacaan nampak betul. Pegangan nampak macam betul. Tapi salah penambahan vokal a di sini. Contoh lain. Lepasan. Lepasan. Nampak? Ejaan lepasan. Nampak macam betul lepasan. Padahal salah. Sebab apa? Penambahan vokal alif di sini. Kata dasar lepas, lam, pasin. Ini ejaan lepas. Tapi bila kita baca lepasan, san berakhir dengan bunyi san, bukan wan, bukan an, tambah nun sahaja. Jadi tambah huruf nun sahaja. Ini ejaan untuk lepasan. Bukannya lepasan macam ni. Sebab apa kita nampak macam ni? Sebab dalam ejaan Rumi, dia berpunca daripada pengasingan suku kata dalam Rumi. Contohnya lepasan, lepasan. Ini kesalahan cara kita asingkan dia. Kita aja le, lam. Ipuput tak ada le. Pa alif pa. San, sin nun san. Ini punca dia. Jadi lepasan penambahan alif ini. Sebenarnya bila kita asingkan suku kata dalam kata Rumi ni, kita kena asingkan lepas. Kita kena ambil pas, baru kita ambil vokal an. Imbuhan akhiran an jangan sekalikan dengan kata dasar. Itu yang kita kena ingat. Bila kita sekalikan, ejaan kita akan jadi salah. Bukan pada yang ini saja, pada imbuhan-imbuhan lain pun ada juga. Imbuhan berter, itu Ustaz akan masukkan kemudian. Imbuhan peng pun ada lagi. Ada kekeliruan yang berlaku. Sama juga imbuhan akhiran an di sini, jangan eja sekali dengan imbuhan. Jangan asingkan suku kata. Itu yang kita ingat. Asingkan le dulu, pas dulu, selesaikan dua ni, baru kita tengok imbuhan an. Sama ada kita nak letak alif nun, nak letak hamzah nun, ataupun nak letak nun. Tengok pada bunyi lepasan, baru kita tengok bunyi dia adalah san. Kita tak baca lepas wan, kita tak baca lepas an, kita baca lepasan. Tak bunyi wan, tak bunyi an. Jadi penambahan nun sahaja. Okey, dapat sesuatu ini berkaitan dengan imbuhan akhiran. Okey. Ustaz akan tulis dia punya penerangan di bawah ni. Jadi kita akan salin nota ya. Okey, ini dia punya nota untuk kita lihat ini ya. Imbuhan akhiran an yang berakhir dengan alif nun sebutan wan. An ni kita sebut dengan wan pada imbuhan an. Baik. Untuk hamzah nun sebutan an pada imbuhan an. Kita sebut an juga. Yang ini sebut wan, ini sebut an. Yang ketiga itu penambahan nun saja, sebutan selain wan dan an. Kita tak sebut wan, kita tak sebut an pada imbuhan an. Okey, boleh salin ya. Nanti kita akan bagi sikit latihan berkaitan dengan imbuhan-imbuhan ni. Okey, salin dulu. Okey, ini latihan untuk kita ini, iaitu cuba jawikan perkataan-perkataan Rumi yang Ustaz tuliskan sini dalam jawi yang berakhir dengan imbuhan an ya. Kalau tak imbuhan an. Okey. Macam mana nak eja mandian, mandian, pulangan, jangkauan, makian, sekatan. Okey, cuba jawikan dan yang kelas start hantar ke dah jawikan, hantar. Snap gambar, hantar secara personal. Kalau yang lain terpulanglah pada cikgu yang mengajar, yang ambil Ustaz punya pelajaran berkaitan dengan imbuhan akhiran ni. Untuk kelas masing-masing terpulanglah. Tapi untuk kelas Ustaz tahun 3 Imam Hanafi, hantar snap gambar jawapan, hantar pada Ustaz. Baik.
InsyaAllah kita akan masuk lagi dalam pelajaran Jawi berkaitan imbuhan apitan pula selepas ni. Imbuhan belum. Imbuhan akhiran ada lagi satu saya akan masukkan, iaitu imbuhan akhiran I, yang berakhir dengan huruf I. InsyaAllah dalam video yang akan datang saya akan tunjukkan. Kalau suka dengan pelajaran untuk yang luar berkaitan kelas, yang suka tengok video di YouTube berkaitan dengan pelajaran Jawi ini, boleh tekan subscribe dan share pada rakan-rakan atau pada kawan-kawan yang lain. Okey, kalau yang dah subscribe dulu, terima kasih banyak-banyak. Sekian sahaja untuk hari ini. Ataupun ada soalan boleh tanya di bawah, boleh komen berkaitan dengan apa pelajaran yang kita nak tahu. Selain daripada pelajaran berkaitan dengan tahun 3 sahaja, ada pelajaran lain juga. Dan boleh tengok video-video yang sebelum ni pun banyaklah Ustaz kongsikan berkaitan pelajaran-pelajaran Jawi sebenarnya. Kalau tengok, tapi Ustaz akan ulang. Ada perkara yang baru, ada contoh dia, ada kekeliruan. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan untuk semua. Sekian sahaja untuk hari ini. Jawi bersama Munshi Ustaz Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.